Hari ini kita nak kongsikan tentang kisah pengorbanan tanpa batasan. Kisah-kisah menarik, kisah-kisah yang insya-Allah semoga dapat memberi manfaat untuk kami di studio dan juga anda penonton-penonton wanita hari ini. Tapi sebelum kita nak perkenalkan ke semua tetamu-tetamu kita, kita nak mengalu-alukan dan nak mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Hanafiah Abdul Malik selaku seorang pendakwah bebas yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin seberingkas hari ini aktiviti Ustaz. Pagi tadi Alhamdulillah, pagi tadi lepas main raya pergi menyembelih binatang korban. Alhamdulillah. 10 ekor pagi tadi sempat. Alhamdulillah. Sempat. Okey. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Itu pun pengorbanan juga meninggalkan mereka di sana untuk meneruskan tugasan bersama-sama kami di sini. Dan kita nak kongsikan kisah 4 individu hebat ini, tapi sebelum itu apa kata anda saksikan bingkisan ini. Kasih dan sayang antara keluarga tiada kala gantinya. Malahan, pengorbanan juga ada kalanya mendidik jiwa untuk berdamai dengan takdir yang telah tertulis oleh Yang Maha Esa. Begitulah tanda kasih yang dicurahkan Zaurah Kamarudin apabila dia mendermakan sebelah buah pinggang kepada Adibah Kamarudin, adiknya yang mengalami masalah buah pinggang sejak tahun 2013 lagi. Biarpun memahami akan risiko yang bakal dilalui, namun Zaurah rela berkorban nyawa demi memberi sinar baharu buat adik tercinta. Selain itu, kisah perjuangan seorang wanita yang cekal menghadapi cabaran hidupnya turut mendapat perhatian ramai apabila kisahnya tular. Masyita Muhammad Afandi terlibat dalam satu kemalangan hingga mengakibatkan dia kehilangan keupayaan di beberapa bahagian tubuh dan juga hilang kedua-dua belah penglihatan. Malahan, sokongan dan kasih sayang yang diberikan suami Nik Nazri Abidin turut mendapat perhatian ramai. Dia yang lebih mesra dipanggil Mashi kini menggunakan peluang kedua yang diberikan sebaik mungkin. Itulah kisah yang kami akan bawakan kepada anda pada hari ini. Suatu pengorbanan yang pastinya setiap daripada kita mempunyai perjalanan yang berbeza-beza. Baiklah, terus bersama dengan kita di studio adalah tetamu istimewa kita pada hari ini, Cik Nik Nazri Abidin, terima kasih, dan juga isterinya Puan Masitah Muhammad Afandi, terima kasih, dan juga pasangan adik-beradik ini Adibah dan juga Zaurah Kamarudin. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Okey. Dan hari ini kita nak cakapkan tentang kisah pengorbanan tanpa batasan. Sebelum kita nak mendekati setiap daripada seorang anda yang sangat-sangat hebat yang sudi bersama dengan kami di sini hari ini, kita mungkin nak tanya kepada Ustaz dahulu. Bila kita bercakap tentang konteks pengorbanan, tiap-tiap tahun pun Ustaz, kita akan bawa topik ni tentang pengorbanan ni. Tetapi sejauh mana kita sebagai seorang individu, sebagai seorang ahli keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat, kita perlu memahami bahawa konteks pengorbanan ini istimewanya pada bulan Zulhijjah, dan tetapi kita kena bawa semangat itu selepas bulan Zulhijjah ini juga Ustaz. Masya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Yang pertama, bila kita sebut pengorbanan ni mesti berkorban untuk membuktikan cinta. Kalau kita cinta ke seseorang, kita sanggup berkorban untuk membuktikan cinta tersebut. So, pengorbanan cinta tanpa pengorbanan adalah pembohongan. Dalam bulan Ramadan, Allah suruh kita berpuasa untuk mendapat takwa. Takwa maksudnya cinta. Mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Ciri takwa ada dua. Takut tapi taat. Takut Allah meninggalkan kita dan taat ikut suruhan Allah. Dan bulan Zulhijjah adalah bulan kebesaran Allah. Raja-raja agung-agung ada hari kebesaran dia. Isteri kita pun ada kebesaran dia. Hari lahir dia kalau kita lupa, muncung seminggu. Ya ke Farin? Ya, macam mungkin lupa je. So apa yang nak cerita, nak sampaikan ni, di hari kebesaran Allah, Allah gandakan sekecil-kecil amalan kita dalam bulan Zulhijjah 1 hingga 10 seperti pahala jihad fisabilillah. Okey, itu yang Ustaz kongsikan. Dan kita nak bertanya kepada, kita pergi kepada adik-beradik Zaurah dan Kamarudin dahululah. Kita bercakap tentang konteks pengorbanan antara anda berdua ni. Mereka ni sebenarnya Fahrin, adiknya didiagnos mempunyai masalah buah pinggang pada tahun 2013. Tetapi apa yang menarik kisah mereka ini, bukan kakak saja, tapi kesemua adik-beradik menawarkan diri untuk memberi buah pinggang. Mungkin anda boleh kongsikan sedikit tentang kisah anda berdua ini. Adibah mulakan dulu. Memang betul, semua kita 4 adik-adik saya yang lain pun semua bersetuju untuk menermakan buah pinggang.
Dan pertama sekali kita pergi jumpa dengan doktor untuk consultation. So bila consultation, selepas consultation semua, kita ada buat tapisan kan, saringan, dan kakak saya inilah yang the best untuk jadi saya punya penderma. Okey, mungkin kakaknya sendirilah Zaurah kan, apa yang membuatkan anda ini kita nak bagi organ, kita bukan macam bagi pinjam baju kan, pinjam baju boleh pulang balik, betul tapi ini organ yang kita ada, kita tahu pasti ada kesan yang kemas panjangnya mungkin, apa perkara-perkara yang harus kita lalui dan sebagainya, tapi apa yang membuatkan anda terfikir dan terlintas bahawa ini keputusan yang anda buat untuk sama-sama berkongsi masa hadapan yang cerah kepada adik anda? Pertama sekali saya melihat sepanjang dia mengalami kesakitan buah pinggang, mengalami kerosakan buah pinggang tu selama 9 tahun. Jadi saya dapat rasakan yang sedih, satulah memanglah sebab dia kena lalui dialisis. Selepas balik dialisis dia tak berapa sihat, dia akan muntah, dia akan jadi lemah. Jadi saya tengok sendirilah semasa mak dengan ayah masih ada lagi, sehingga mak dengan ayah baru-baru ni tahun 2019, ujung 2019 meninggal. Tahulah betapa penderitaan yang dia tanggungkan itulah. Jadi masa mak ada lagi, dia ada tanya, mak pun ada tanya, dia kata secara berseluruh je dia cakap, kakak nak tak bagi buah pinggang kat Dibah? Saya cakap okey, boleh, tak ada masalah. Anda memang sengaja tanya kat Zaurah ke ataupun kakak tersayang ke? Tak. Mula-mula sebenarnya yang nak derma sangat ni abang saya. Abang saya. Tapi macam saya cakap tadi, kita ada saringan kan sebelum nak kesesuaian. Ada ujian-ujian semua kita buat tu. Jadi abang saya tu ada masalah sikit, tak lepas. So dia pergi ke next calon yang possible untuk menderma. So yang the best is kakak saya ni. So kakak yang first tu sebab masa itu dia nak menyusu. So doktor tak sesuai lah, doktor kata. Dan kakak saya yang ketiga sebab dia belum kahwin. Jadi pun doktor tak nak kacau juga. So dia yang paling sesuai lah. Dan lepas tu baru kita pergi ujian-ujian yang lain yang kita kena cek semua, seluruh kita kena cek betul-betul kan. Ada keserasiannya. Rezeki ni orang kata rezeki. Alhamdulillah. Dan kita nak pergi kepada Puan Masitah dan juga Cik Nik sendiri. Kalau kita bercakap tentang cerita Puan Masi ni, mungkin ramai dalam kalangan anda penonton yang sangat-sangat kagum, dan masya-Allah hari ini kita berkesempatan bersama dengan individu hebat ini. Tak kala kita merungut, Fahrin, saya 2 hari kena ambil nebulizer, tak bangun, saya rasa macam kehidupan saya gelap. Saya bayar ada dengan saya hari ini. Hari ini rasa pun macam tak semangat nak pergi. Tapi Puan Masyi berdamai dengan takdirnya setelah pelbagai dugaan yang berlaku dalam kehidupan. Puan Masyi, semangat ini yang nak kami tanyakan. Kita bercakap tentang konteks pengorbanan ini. Bagaimana Puan melihat perjalanan hidup Puan ini? Terlalu banyak yang juga telah pun dikorbankan dan perlu dikorbankan. Bagaimana Puan memahami konteks pengorbanan itu sendiri, Puan? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Puan. Tadi saya mendengar sedikit perkongsian pembukaan yang mana maksud pengorbanan itu sendiri adalah redha dan ikhlas demi mencari cinta, seperti mana yang Ustaz kongsikan tadi. Dan saya rasa apa yang saya lalui ini tidaklah sebesar yang digembar-gemburkan. Saya rasa dia adalah sebahagian kecil sahaja daripada bentuk-bentuk pengorbanan yang mampu saya buat. Dan bila Allah letakkan saya di satu posisi yang saya kena lalu, maka sebagai seorang hamba yang cuba mencari cinta Allah, cinta orang sekeliling, saya belajar untuk redha dan ikhlas menerima apa sahaja yang telah Allah takdirkan kepada saya. Alhamdulillah. Okey, tapi apa yang paling menarik saya nak tanyakan juga, apabila kita diuji sebenarnya, kita akan melalui satu fasa jatuh. Kan, bagaimana mencari kekuatan untuk menerima ataupun memahami keredaan itu? Sebenarnya lama ke? Bagaimana mencari dan cuba memahami? Pasal tak semua orang ada kekuatan itu. Okey, kalau sebelum kemalangan ini berlaku, betul, setiap kali ada challenge ataupun ujian, saya lalu fasa jatuh, ground zero punya level. Tapi alhamdulillah, ketika diuji dengan kemalangan, saya bounce back dalam masa yang sangat singkat.
kalau tak silap saya, sepanjang dari hari pertama saya ke Malangan, 12 hari pertama tu saya disoriented, tapi saya dapatkan maklumat daripada sumber-sumber terdekat yang berada di sekeliling saya ketika saya ke Malangan tu lah. Saya tak nangis, saya tak sedih, saya tak question kenapa saya buta dan sebagainya. Malah ketika doktor maklumkan kepada saya tidak lagi boleh melihat, saya pergi tenangkan doktor. Saya cakap dengan doktor, Alhamdulillah, it's okay. This is another level of orang kata fasa pinjaman tu Allah dah ambil balik. Macam tu. So saya rasa kekuatan tu datang daripada support system yang sangat bagus. Saya ada mentor yang bagus, Datuk Wira, Dr. Azizan Osman, dan juga support system, major support system saya iaitu suami saya sendiri. Alhamdulillah. Saya terkedu. Ini kisah-kisah pengorbanan dan redha ini kan. Bagaimana sebenarnya Puan Mashi sendiri mengambil ini dari sudut yang sangat positif. Major support system. Suaminya. Encik Nik Nazri kan. Pengorbanan ini pengorbanan Encik Nik juga. Saya melihat temu bual yang lain. Kisah anda berdua. Daripada mana Cik Nik mendapat kekuatan itu? Sampai kan saya lihat Puan Mashi hari ini bercakap, saya lagi rasa saya tak kuat. Kita pula rasa kecil. Mengambil kekuatan itu. Bagaimana Cik Nik? Saya yakin hakikatnya bukan mudah. Ini konteks pengorbanan yang bukan mudah. Tapi dari mana datangnya kekuatan itu? Saya pun tak tahu lah daripada mana datang kekuatan itu. Cuma apa yang saya rasa, saya bersyukur sebab saya masih lagi diberi peluang untuk hidup sama dengan dia. Masya-Allah. Dan kita melihat konteks kasih dan sayang, cinta dan pengorbanan tanpa sempadan saat diijab kabulkan. Ikatan inilah, rasa kasih, sayang, cinta ini yang memang sentiasa kita harap akan dapat kekal sampai ke akhir hayat. Dan dalam konteks kehidupan ini, setiap daripada kita ini mungkin mempunyai jalan cerita yang berbeza-beza. Dugaan kita, rintangan kita, cabaran kita ini berbeza-beza. Adibah berbeza dugaannya, Puan Mashi dan juga Encik Nik berbeza dugaannya. Adakah ini juga pembuktian cinta kepada isteri saat diijab kabulkan dengan terus melakukan pengorbanan ini? Boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi. Kita masih lagi work in progress lah dalam membuktikan cinta kita sama-sama. Dengan apa yang berlaku ni, saya rasa perhubungan kita lagi rapat. Masya-Allah. Lagi akrab, lagi saya rasa bersama dengan dia. Berbanding sebelum ni, walaupun kita ke mana-mana bersama dengan dia, tapi lain hal sekarang lain. Sekarang lagi Allah bagi rezeki lagi romantik. Kebergantungan. Alhamdulillah. Dan ini kisah antara Puan Mushi dan juga Cik Nik, Ustaz, Adibah dan juga Zara serta para penonton sekalian. Kita juga nak bawakan bersama-sama anda di studio dan juga penonton di rumah tentang kisah ini yang juga tular, tentang anda saksikan kisah bagaimana pasangan ini yang mereka juga mempunyai kisah cinta dan pengorbanan mereka tersendiri yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Cukup indah. Kita saksikan. Apa abang cakap? Lama tak pergi dating awak. Iyalah, lama betul tak dating dengan abang. Okey ke kita dating dua? Rasa lain pula. Alamak. Cinta seringkali dikaitkan dengan pengorbanan. Malahan, kisah cinta setiap dari kita adalah berbeza. Perjalanan cerita antara Zainab Zainun dan Zulhayani membuktikan bahawa cinta sejati itu benar-benar wujud. 19 Mei 2022 telah merubah segalanya buat pasangan ini apabila Zulhayani hilang daya ingatan selepas menjalani pembedahan. Sepanjang 24 hari masa Cik Zul tak sedar tu, doktor dah bagi dah gambaran-gambaran dia. Dia cakap nanti masa dia bangun nanti dia tak akan macam yang sebelum dia sakit lah. So masa dia bangun tu dia memang tak kenal saya, tapi dia kenal anak-anak, dia kenal mak mertua, bapak mertua dia. Cumanya saya tu ambil masa dalam 4 bulan jugalah dia nak cakap okey ni isteri saya. Kalau tak dia cakap kenapa datang sini jaga dia, nanti kejap lagi isteri dia nak datang, macam tu lah. Meskipun tersembunyi sejuta tangisan di dalam hati, namun bagi Zainab, segala penat dan lelah tidak pernah dijadikan alasan untuk dia menjaga suami tercinta. Balik kan, so macam mana kita nak pujuk dia nak minum, nak makan, nak pergi tandas. Tandas memang tak itu, dia pakai diapers for dalam 5 bulan macam tu. Cumanya macam mana kita nak tukar tu tak sama macam mana yang kita tukar diapers anak masa kecil.
dealing with adult ni dengan dia punya weight, dengan dia punya kalau dia tak nak tu tantrum, memang agak struggle jugalah. Saya yakin, percaya yang dia akan sihat. So macam mana nak bagi dia sihat, saya kena usaha untuk macam you all pun selalu dengarkan dia tanya soalan yang sama setiap 5 minit sebab dia ingat 5 minit je. So saya cakap dengan budak-budak, jawab aja. Apa dia tanya, jawab aja. Tapi kadang-kadang terlepas juga sebab kita pun manusia biasa kan. Kadang-kadang tak sabar juga. Cakap, you kena cakap dengan otak you. Yang you ni macam ni, macam ni, macam ni. So dia pun cakap lah, otak, saya macam ni. Mengambil alih tugas sebagai ketua keluarga, bagi Zainab, ia bukanlah satu bebanan. Pengorbanan yang dilakukan tidak setimpal dengan apa yang pernah dilakukan oleh suami buat mereka sekeluarga. Korbankan kerjaya dia untuk jaga anak-anak. Dia korbankan dia punya bisnes untuk ikut saya sebab saya yang depend on company kan. Dia yang banyak mengalah. Mengalah untuk ikut saya, bagi peluang untuk isteri dia untuk capai kerjaya dia. So apa yang saya dengan anak-anak buat memang tak setanding dengan apa. Tapi kita sekeluarga memang cubalah. Saya rasa tak cukup lagi lah saya punya pengorbanan ni kalau berbanding dengan apa yang dia buat selama ni. Pengorbanan tanpa batasan, tanpa mengharap balasan demi suami tercinta ternyata bukan suatu perkara yang mudah. Namun harapan tidak pernah pudar agar suaminya kembali sihat seperti dahulu. Saya, isteri awak, sentiasa ada dengan awak. Susah, senang, sedih, happy, awak sakit ke, awak sihat ke, saya tetap ada dengan awak. Anak-anak semua sentiasa tunggu awak sihat. Kami yakin dan percaya suatu hari kalau Allah izinkan, awak mesti akan sihat. Walaupun tak sama macam dulu, saya rasa apa yang dah ada tu saya dan keluarga akan lebih syukurilah. I love you, abang. Menghargai dan memahami akan pengorbanan yang dilakukan ibu tercinta, ia turut menjadi pemangkin semangat bagi Nafisah Atirah untuk meneruskan kehidupannya. Semoga semangat dan kisah kasih sayang tanpa sepadan ini dapat dijadikan inspirasi buat kita semua. Saya tengok mak saya kuat macam tu, saya rasa macam bangga. Lepas tu saya rasa, at the same time saya rasa saya nak jadi macam tu, saya nak jadi kuat macam tu. Tapi saya tahu walaupun kuat pun dia, at the same time dia mesti ada have me time yang dia let it go semua benda tu. So saya nak jadi macam dia, nak kuat macam dia. Hari ini, betul, saya rasa rangkuman kisah-kisah pengorbanan yang sangat indah yang kita bawakan pada hari ini. Fahri nak tahu tak, kisah keluarga ni sangat-sangat menarik kerana kisah Puan Zainab sendiri yang berkorban menggalas tanggungjawab menjaga suami, dan ayah kepada Puan Zainab juga menjaga menantunya selama beberapa bulan. Selalu kita adik, kalau kita adik-beradik, ahli keluarga sendiri tu macam biasa kan, tapi ini ayah mentua menjaga. Dan sekarang ni Atirah sebelum ni tak ke sekolah juga, membantu keluarga untuk menjaga ayah, dan sekarang ni Atirah nak masuk ke kolej dan anak sulung mereka ni boleh berhenti kerja untuk mengambil tanggungjawab menjaga ayahnya. Masya-Allah. Dan saya kira pengorbanan ini setiap daripada kita mungkin ada cerita yang berbeza-beza seperti kita katakan tadi. Betul. Kalau Fahri nak teruskan bersama Ustaz. Ustaz, ini saya pula sebab bila korban ni sebenarnya kita cakap korban, kita memberikan sesuatu. Hakikat fitrahnya seorang manusia ialah apabila kita mengorbankan sesuatu, kita pasti mengharap balasan. Tapi ada kalanya juga sesuatu yang kita harapkan itu kita tidak akan dapat seperti mana yang kita mahukan. Jadi macam mana kita nak memahami konteks pengorbanan, balasan, keredaan dan juga kepercayaan kita kepada balasan daripada Allah yang kita tak tahu macam mana caranya.
dia kalau kita lihat sesusah mana pun kita hadapi ini telah dilalui oleh para Nabi. Bayang Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan kesakitan, kemudiannya ditinggalkan oleh isteri-isterinya. Nabi Ayub bukan calang-calang seorang yang kaya raya dan seorang yang berpengaruh, tiba-tiba terpaksa memencilkan diri, tubuhnya dimakan oleh ulat. Bayang bagaimana dia berhadapannya. Dan kemudiannya kalau kita dapat lihat, ujian kesakitan ni memang ujian yang berat. Tetapi bagaimana Nabi Ismail alaihissalam sanggup mengorbankan nyawanya kerana agama Allah. Dia ada anak muda hari ini sanggup mati kerana agama Allah. Ada. Yang kedua, Masya Allah, bagaimana seorang bapa, Nabi Ibrahim AS diuji untuk menyembelih anaknya sendiri. Mana sanggup. Ini satu ujian cinta daripada Allah. Wahai Ibrahim, mana yang lebih kau cintai, Ismail atau aku? Kita hari ini Allah uji, mana yang lebih kita cintai, wang simpanan atau Tuhan. Tapi kita tak mampu nak buat korban di hari kebesaran Tuhan. Dan Masya Allah, tabarakallah, apa pun isu pengorbanan, dia sebenarnya ujian cinta dan perlukan bukti. Sanggup tak kita mati kerana Allah? Sanggup tak kita mati ketika berhadapan dengan ujian Allah seberat ini? Dan balasan, bila sebut tentang balasan, ingat peristiwa Nabi Ibrahim AS ingin menyembelih anaknya yang paling dicintai, yang dah lama, lebih kurang dalam 120 tahun ditunggu, baru dapat anak. Anak yang pertama, putra pula tu, untuk meneruskan perjuangan, disembelih. Tetapi tiba-tiba Allah ganti kerana bukti cinta, ujian cinta tu Nabi Ibrahim AS lulus, maka diganti anaknya itu dengan seekor kibas yang besar dan gemuk. Dan Masya Allah, Allah akan ganti setiap pengorbanan yang dilakukan oleh Tuan Nik, Puan Masitah dan dua-dua orang adik-beradik yang luar biasa. Dan juga kisah yang dituntun. Allah pasti ganti. Paling tidak ini adalah bukti cinta kepada Allah dan mungkin telah disediakan lorong-lorong untuk ke syurga. Wallahu a'lam. Selepas ni kita nak tanya kepada Ustaz, bagaimana kita nak reda dengan pengorbanan itu? Reda dengan kehilangan, reda dengan dugaan, reda dengan kesakitan itu sebentar lagi, juga bersama dengan tetamu yang lain. Tapi sebelum tu kita nak bacakan satu komen daripada Warna Hati ini. Hari ini komen dan juga tetamu kita menusuk jiwa dan kalbu. Kita pun sama sebenarnya. Ini daripada Warna Hati. Katanya, saya mempunyai seorang kakak OKU terlantar. Pengalaman menjaga kakak satu pengalaman yang sangat mahal bagi saya dan juga suami. Terima kasih kepada suami kerana sudi memberi ruang kepada saya untuk melakukan pengorbanan menjaga kakak OKU. Ada ketika masa dengan anak juga dicuri sedikit untuk diberikan kepada kakak syurga saya. Pengorbanan masa juga amat mengajar saya supaya bijak membahagikan masa dengan seadil-adilnya. Kerana menjaga kakak OKU terlantar dalam masa mempunyai suami dan anak-anak bukanlah satu perkara yang mudah. Masya Allah.